Sejuknya lah air mandi sungai ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya kalau sejuk mandi sungai ini, apa yang kita suka buat ialah kita makan. Tetapi apakah benda yang lebih sedap berbanding dengan makan di tepi sungai? Itulah dia, makan keliling. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini saya tengah berada dekat sungai di Ulu Yam. Biasalah healing kan. Nanti minggu depan sekolah nak buka. Kemudian bulan puasa pula. Jadi untuk hari ini kita just menenangkan diri, healing dengan alam semula berjadi, bawa anak, bawa isteri dan sebagainya untuk menikmati suasana yang tenang seperti ini sebelum kita kembali bertarung pada minggu depannya. Dan bila dah mandi sungai lama ini tuan-tuan, kita rasa lapar sebenarnya. Kebetulan pula saya tak bawa nasi sebab tadi beras kat rumah dekat nak habis. Tapi nak cari beras tadi macam tak sempat. Cumanya bila kita cerita pasal beras ini, saya teringat tahu dengan ahli Parlimen Bukit Gantang iaitu Syed Abu Husin Hafiz. Di mana kalau kita tahu tuan-tuan sekalian, Syed Abu Husin ini selepas beliau melompat menyokong Perdana Menteri, beliau telah diamanahkan oleh Perdana Menteri untuk menjadi pengurusi kepada Nakol. Di mana antara tugas awal Syed Abu Husin sebagai pengurusi Nakol ialah dia cuba untuk menyelesaikan masalah bekalan dan juga harga beras putih tempatan. Dan beliau pada baru-baru ini telah mengeluarkan satu jenama iaitu Beras Putih Malaysia Madani. Di mana cadangan beras putih Malaysia Madani ini mendapat tentangan bukan sekadar daripada netizen tetapi daripada pemain-pemain industri beras termasuklah pengurusi-pengurusi pasaraya-pasaraya. Sebab benda ini bersalahan dengan akta dan juga tak ada satu situasi menang-menang dekat situ sebenarnya serta dalam erti kata mudahnya macam kelakarlah cadangan tersebut. Sampai Perdana Menteri dan juga kerajaan pun telah menjarakkan diri mereka daripada cadangan tersebut. Tetapi itulah, yang paling penting sekarang ini, Syed Abu Husin macam tergesa-gesa untuk memperkenalkan beras putih Malaysia Madani ini. Dan ketika sidang media untuk mengumumkan berkenaan beras putih itu pun, beliau telah memegang satu kampik beras berjenama Beras Darul Ridwan. Jadinya tuan-tuan sekalian, kita tahu orang politik ini jarang buat satu benda tanpa sebab tahu. Dia jarang buat benda tanpa memberikan keuntungan pada dia. Jadi kita cuba nak tengok satu persatu. Dia kelang kabut nak memperkenalkan beras putih Malaysia Madani. Dia juga telah pegang Beras Darul Ridwan untuk sesi bergambar ketika sidang media tersebut. Jadi apa kaitan semua ini? Jom kita selusuri satu persatu. Benda ini sebenarnya telah pun didedahkan oleh Cikgu Bat beberapa hari lepas dan juga telah dikongsikan oleh saudara saya Nurul Islam Yusof dekat Facebook beliau. Tetapi untuk anda yang tak tahu, kita cerita sekarang ini. Beras Darul Ridwan ini tuan-tuan sekalian, selepas kita buat sedikit kajian, beras ini sebenarnya telah dikeluarkan oleh Kopeda Malaysia Sdn Bhd dan telah diedarkan oleh sebuah syarikat yang bernama Sofia Eda. Baik, apa kaitan syarikat-syarikat itu pula dengan Syed Abu Husin? Yang pertamanya, kita cerita pasal Kopeda Malaysia ini. Kopeda Malaysia ini, kalau kita tengok betul-betul, pemegang sahamnya dan juga pengarah syarikat itu sendiri ialah anak kepada Syed Abu Husin itu, iaitu Syed Afif Fikri bin Syed Abu Husin. Nampak tak kat situ? Kemudian kita cerita pula pasal Sofia Eda. Sofia Eda ni pula, pemegang sahamnya ada dua syarikat. Yang pertama ialah Sofia Foods Industries dan yang keduanya ialah Sharifah Alia binti Syed Abu Husin. Macam sama kan? Betul lah tu. Sharifah Alia ini merupakan seorang lagi anak Syed Abu Husin. Maknanya sekarang ini, syarikat pengeluar beras itu pun anak dia pegang, syarikat yang edarkan beras itu pun anak dia pegang. Baik, Sofia Food Industries dan juga Sofia Eda ni pula, pengarahnya adalah orang yang sama. Kedua syarikat ini, pengarahnya adalah orang yang sama, iaitu Syed Abu Husin itu sendiri. Dalam erti kata lain, syarikat-syarikat ini sebenarnya ada kaitan, syarikat anak beranak. Sebab tu kita katakan, dalam banyak-banyak makan, makan yang paling sedap ialah makan keliling, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan benda ini memang berungkailah segala pelikiran kita. Mengapa Syed Abu Husin ini macam terlampau kelang kabut nak memperkenalkan beras putih Malaysia Madani? Kenapa Syed Abu Husin pegang Beras Darul Ridwan itu ketika sidang akhbar itu? Dan mengapakah Syed Abu Husin ini dapat jawatan dekat Nakol yang akan menguruskan berkenaan dengan beras dan sebagainya ini? Itulah kita dapat jawapannya satu persatu. Jadi di sini kita ada beberapa persoalan yang kita ingin tanyakan kepada Syed Abu Husin ini. Yang pertama, boleh ataupun tidak Syed Abu Husin ini menjelaskan kepada rakyat macam mana syarikat anak beranak beliau dan juga syarikat beliau ini sendiri memonopoli pengeluaran Beras Darul Ridwan ini? Macam kelakar kan sebenarnya? Soalan yang kedua, oleh kerana syarikat beliau merupakan syarikat pengeluar beras, beliau ada kaitan dengan syarikat pengeluar beras, jadi mungkin Syed Abu Husin boleh jawab soalan ini. Mana pergi beras-beras tempatan? Takkanlah sebagai seorang yang mempunyai hubung kait dengan syarikat pengedaran dan juga pembuatan beras, takkan dia tak tahu kod beras tempatan pergi ke mana? Di situ pun nampak satu pelik dah. Dan soalan yang ketiga, yang paling penting kita nak tanyakan. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tahu hubung kait Syed Abu Husin dengan syarikat-syarikat beras ini?
sampai memberikan beliau jawatan yang beliau boleh katakan boleh salah guna kuasa sebenarnya untuk menaikkan perniagaan anak beranak beliau. Nampak tak dekat situ? Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang tokoh yang sentiasa berbicara tentang integriti, sebagai seorang tokoh yang bercerita berkenaan dengan jangan kita tak nak pesakau dan sebagainya, penyakau-penyakau kita tolak tepi. Takkanlah beliau tak tahu kod pasal semua ini kan? Jadi itulah beberapa persoalan yang ingin kita tanyakan kepada Syed Abu Hussein dan juga dipanjangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Tetapi sekiranya kalau soalan-soalan ini gagal untuk dijawab, maka mungkin Syed Abu Hussein bolehlah berkira-kira untuk melepaskan jawatan beliau selaku pengerusi nakal sebab nampak sangat beliau ini ada konflik of interest sebenarnya. Dan orang yang ada konflik of interest ni tak boleh memegang apa-apa jawatan yang berkaitan dengan kepentingan awam, kepentingan rakyat kerana pasti akan berlaku korupsi dan juga berlaku penyelewengan di sana sini. Dan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, inikah integriti yang anda canang-canangkan? Inikah integriti yang selama ini anda laung-laungkan? Sebab nampak gayanya cakap tak serupa bikin nampak gayanya, tuan-tuan dan sekalian. Tapi tak apalah, nak macam mana? Sebab kita tahu, kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja, tuan-tuan dan sekalian, termasuklah untuk memejamkan sahaja mata daripada penyelewengan ataupun salah guna kuasa yang berkemungkinan besarnya boleh berlaku serta konflik-konflik of interest yang sebenarnya boleh sahaja terjadi pada ketika ini. Yelah, Sani Hamzam dah kata macam tu kan? Tetapi sementara waktu Sani Hamzam kata macam tu, saya pun suka hatilah nak semua di sungai ni. Sebab sungai ini sudah pun memanggil-manggil. Jom, kita mandi sama-sama. Kita sejukkan hati yang tengah marah ini, tuan-tuan sekalian. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.